Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dihormati lagi dikasihi ibunda, yang dihormati lagi dikasihi adik-beradik, sanak saudara jauh dan dekat, sahabat handai yang saya kasihi, terusnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang saya cuba sampaikan pada pagi yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala Allah masih memberi peluang kepada kita untuk kita hidup di buminya ini, di atas permukaan buminya ini. Allah berikan kepada kita penghidupan pada hari ini, hari Jumaat 6 hari bulan Ogos 6 Ogos 2021. Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita menjalani penghidupan di samping mengabdikan diri kepadanya, di samping kita melakukan tugas-tugas harian kita sebagai tanggungjawab kita kepada diri, keluarga dan masyarakat. Pada kita, waktu saya bercakap atau waktu kita mendengar ini, ada di kalangan yang sedih karena mungkin ada keluarga mereka yang mengalami musibah, kemalangan dan sebagainya, dan juga kematian di waktu yang kita bercakap ini. Ada yang meninggal, dan di waktu kita bercakap ini ada yang lahir ke muka bumi, ada yang mendapat cahaya mata. Ini adalah pusingan alam. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita mengalami wabak ini, boleh dikatakan kematian itu berlaku dengan begitu mendadak, dengan izin Allah. Semua itu dengan ketetapan Allah. Kalau Allah tak matikan juga. Tapi jika Allah sayang kepada mereka, kita mesti ingat, tanam dalam hati orang yang pergi meninggalkan dunia ini, maknanya Allah sayang kepada mereka. Allah ingin bertemu dengan mereka. Kita sebut mereka Allah yarham, Allah muliakan mereka. Mudah-mudahan mereka yang pergi meninggalkan dunia, sahabat handai kita, mudah-mudahan Allah, begitu juga ahli keluarga kita, mudah-mudahan Allah cucuri rahmat atas mereka. Dan kita yang masih hidup ini
jalanilah kehidupan dengan sebaik-baiknya, dan dalam keadaan wabak yang semakin hari ini semakin kita tengok ada masa dia turun, ada naik. Kalau naik itu amat menakutkan. Maka kita berdoa kepada Allah. Tidak ada tempat lain untuk kita bergantung melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dan keluarga kita dijauhi daripada wabak ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa was-sami'ul alim. Dengan namamu ya Allah, tidak memberi mudarat dengan sebutan namamu itu ya Allah kepada kami, sama ada yang datang itu dari langit ataupun dari bumi. Sesungguhnya Engkau lah yang maha gagah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' was-sami'ul alim. Engkau lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya pada hari ini pada pagi ini untuk membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Mustika Hadis, bab beriman kepada adanya hari akhirat. Dunia lawannya akhirat. Setiap yang Allah jadikan ni ada pasangannya, lelaki, perempuan, bulan, bintang, putih, hitam, tinggi, rendah, dunia, akhirat. Kita sekarang duduk di atas dunia, nak pergi ke tempat akhirat. Bila kita sampai masa dipanggil oleh Allah, maka kita akan pergi ke sana. Wallahu a'lam bila tarikh yang akan dijemput itu. Sudah ada tarikh, sudah ada kad jemputan itu sudah ada, cuma tarikhnya belum kita tahu. Semuanya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis daripada An Abi Sa'id Al-Khudri, bukan, maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min fariidah syai'un فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بهما ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه Tirmizi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisab pada hari kiamat, pada hari akhirat adalah sembahyangnya. Jika sembahyangnya diterima, maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Dan jika sembahyangnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah dia.
Dan sekiranya terkurang dari sembahyang fardunya sesuatu, dan jika sekiranya terkurang sembahyang fardunya itu, Allah berfirman, qala rabbu azza wa jal, periksalah wahai malaikatku, adakah hambaku ini mempunyai sembahyang sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang dari sembahyang fardunya itu. Demikianlah keadaan amalnya yang lain-lain. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, hadis ini dah saya baca dah. Tapi yang pengakhiran hadis ini dipanjangkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panjangkan lagi hadis ini, yaitu amalan yang pertama sekali dihisap dari akhirat adalah sembahyangnya. Kalau diterima sembahyangnya, maka beruntunglah dia dan berjayalah dia. Aflaha wa anjah, dia beruntung dan dia berjaya. Dan jika sembahyang yang tidak diterima, wa infasadat, jika ditolak, maka kecewa dan rugilah dia. Khaba wa khasira, dia kecewa dan dia rugi. Kiranya terkurang dari sembahyang fardunya, jika sekiranya sembahyang fardunya terkurang pada hari perbicaraan tersebut, kurang. Mungkin ada waktu-waktu yang tertentu dia tak tertunai ke, atau pada masa dia kecil-kecil dulu, muda-muda dulu, dia banyak leka, ataupun ada masa yang tak kecil pun dia mungkin terleka. Bukan dia sengaja nak tinggal tak, tapi terleka, terlalai. Bukan sengaja dia nak tinggal, tapi kadang-kadang manusianya begitulah keadaan. Balik gopoh-gopoh dah habis waktu. Contohlah, terkurang. Maka terkurang sembahyang fardunya itu, maka Allah bagi peluang lagi. Allah kata pada malaikatnya, periksalah, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammala bihima man taqasa minal faridah. Wahai malaikatku, periksalah adakah hambaku ini mempunyai sembahyang sunat. Tengok dalam catatan dia, ada tak dia buat sembahyang sunat dalam masa dia hidup tu, dia buat sembahyang sunat. Tak kira lah qiyamul lail, sembahyang sunat, apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qabliyah, ba'diyah, lepas antara sembahyang fardu tu, atau sembahyang tahajud, atau sembahyang witir, atau sembahyang sunat taubat. Ada tak dia melakukan ini masa hidup dia? Cari. Malaikat suruh cari. Allah suruh malaikat cari. Allah sayang pada hamba dia ni. Sebab sembahyang fardu dia dah tak cukup. Pahala dengan sembahyang fardu dia dah tak cukup. Allah suruh cari lagi amalan apa yang ada. Amalan sunat-sunat dia. Sampai begitu sekali kasih sayang Allah kepada makhluk dia. Untuk dicukupkan dengan apa yang terkurang dari sembahyang fardunya, Allah kata cari, untuk aku nak bagi cukup dengan sembahyang fardunya. Dicari, malaikat cari apa dia sembahyang dia buat. Sebab tu kita muslimin muslimat, masuk diri saya dan masuk semua yang mendengar, ahli keluarga saya dan anak beranak saya sekalian, banyakkanlah amalan sunat. Sembahyang sunat banyakkanlah. Tak kira lah sama ada qiyamul lail. Masuk qiyamul lail ni maksud dia berdiri malam tu, bayang apa nama, tahajud, bangun pagi sebelum subuh tahajud, sunat taubat, sunat hajat, witir, antara sembahyang Aisyah
setiap sembahyang fardu tu ada sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Mengiringi nak sembahyang fardu tu ada sembahyang sebelum dan selepas 2 rakaat tu. Lakukanlah. Dia akan membantu kita di hari akhirat. Orang kata sunat saja ustaz. Ya betul sunat. Tapi dia akan membantu di hari akhirat untuk nak menampung pahala. Begitu jugalah dengan keadaan amal-amalan yang lain. Puasa kita mungkin tak cukup. Itu juga. Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik. Amalan-amalan yang lain. Puasa tak cukup. Yang fardu Ramadan tidak cukup. Cari, ada buat puasa-puasa sunat. Isnin, Khamis ke. Dia pernah buat. Tampung. Dengan sembahyang tampung tak cukup itu dengan puasa-puasa sunat. Sebab tu kita kata jangan kata sunat ni kata sunat. Kita faham kita memang dari segi takrifan kita ni sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu takrifan kita betul, takrifan tu sunat tu, segi hukum sunat tu betul, tapi dia punya fadilat, dia punya habuan di hari akhirat amat besar. Dia sebagai nilai tambah, dia nak membantu kita untuk nak menampung kekurangan yang amalan yang kita buat. Jangan kita anggap sunat ni benda yang kita kata ringan. Sedekah kita kata sedekah tu sunat. Zakat tu wajib. Sedekah kita pun dikira hari itu. Nak menampung amalan ni, cari apa yang dia buat. Untuk nak mencukupkan amalan dia ni, cari segala apa yang dia pernah buat. Sampai kan dikatakan dia meletakkan satu bata untuk membina surau, dia letak satu bata ya. Tangan dia tu. Satu bata dia tu diletak. Ditolong letak. Pun dikira sebagai satu amalan nak nampung kekurangan yang ada pada hari akhirat itu. Pahala dia tu menampung bagi membanyakkan amalan pahala dia. Buang duri di jalan. Allah ni dia sayang pada kita umat Islam. Sampai begitu sekali. Jadi di sini apa yang nak beritahu ialah lakukanlah sembahyang sunat, amalan sunat, sembahyang sunat ke, puasa sunat ke, apa-apa bentuk sunat. Kalau boleh banyakkanlah. Sebab dia boleh menampung kita amalan fardu. Kewajipan yang difardukan ke atas kita. Kita tak tahu sebab yang fardu kita ni. Dulu kita tak tahu sakit. Waktu sakit mungkin kita tak tunai. Kita manusia ni kadang-kadang lemah kita manusia ni. Nilai kita nilai dirilah. Biar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita mengadu kepada Allah Taala. Kita mengadu kepada manusia. Kadang manusia ni dia nak beri motivasi kepada kita. Kalau kita mengadu kepada manusia ni, kadang-kadang dia memperolok-olokkan kita pula. Allah yang sembahyang sakit sikit pun tak boleh nak sembahyang lah. Macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengadu kepada Allah dosa kita yang kita telah tinggalkan itu. Mengadu kepada Allah. Sambil kita bertaubat kepada Allah. Sambil kita bertaubat kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu. Kita boleh mengubah sikap kita. Kemudian kita istiqamah. Lepas tu kita janganlah pula. Lepas kita dah insaf, dah semua, kita lakukan balik. Kalau terlakukan balik pun, taubat, Allah terima lagi. Jangan kata kita dah bertaubat, kemudian kita terbuat lagi, mana Allah tak terima dah lah taubat aku dah taubat dah dulu. Tak. Selagi nyawa tidak sampai ke pintu halqum, taubatlah, Allah terima dosa kita. Dengan syarat kita taubat dengan betul-betul ikhlas
kerana Allah. Allah suka pada hamba yang bertaubat. Allah tahu tabiat kita, Allah tahu sifat kita, Allah tahu masa keadaan kita. Manusia dia tidak tahu. Manusia dia bermacam-macam fi'al. Sebab tu nak mengadu, mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengadu kepada manusia. Kadang-kadang ada yang boleh memberi kita motivasi dan kadang-kadang boleh membuat diri kita macam kecewa. Macam putus harapan. Macam tak ada peluang dah aku ni dengan syurga Allah. Jangan. Kita dalam kita nak menyampaikan ilmu, kita bagi peluang. Beri ruang. Ruang macam mana? Ruang taubat Allah itu cukup luas. Allah kata, jika sebanyak buih di lautan pun dosa kita, jika kamu bertaubat, aku akan mengampunkan dosa kamu. Jika sebanyak buih di lautan, tak dapat nak hitung buih di lautan tu. Laut pun kita tak boleh nak kira dah. Luas dia. Jika sebanyak itu dosa kamu, jika kamu minta ampun padaku, aku ampun dosa kamu. Aku maafkan kamu. Dengan syarat kamu bertaubat kepada aku. Selain syirik, aku tak ampunlah. Syirik Allah tak ampun. Lain daripada syirik, Allah ampun. Ini kita kena bagi faham manusia yang macam tu. Jangan kita seolah-olah syurga dan neraka ni milik kita. Hang dosa hang banyak tu. Dosa hang ni payah dah lah. Dengan hang apa pun tak ni. Puasa pun tak. Neraka dah lah tempat hang ni. Itu bukan. Itu bukan ajaran Islam. Syurga dan neraka ni bukan milik ayah kita, bukan milik mak kita, bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena beri satu motivasi kepada dia. Allah Maha Mengampun. Sama-sama kita insaf. Kita ni tak sempurna. Kadang-kadang kita ada kelemahan. Mungkin kita tak terlalai masa muda kita dulu. Insaf kita. Kita taubat. Semayang sunat taubat. Dan terus kita lakukan kebaikan. Tinggalkan amalan yang tak baik. Pernah berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam. Zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia membunuh 99 orang. 99 orang dia bunuh. Bayangkan. Jahat dia tu sampai dia bunuh 99 orang. Akhirnya bila dia bunuh 99 orang, dia rasa insaf. Dia rasa macam bersalah. Ni Nabi Muhammad cerita berlaku zaman Bani Israel. Zaman Nabi Musa AS. Akhirnya dia insaf. Kita kalau kita bunuh seorang, dua orang pun, neraka dah lah ni. Gitu. Kita mudah cepat berhukum. Yang salah tetap salah. Tapi segi penilaian hukum syurga neraka bukan milik kita. Segi undang-undang dunia, hukum. Segi undang-undang dunia, hukum ikut undang-undang dunia. Penjara ke, nak apakah, itu undang-undang dunia tetap dibicarakan. Tapi di sisi Allah, walaupun dia rasuah di dunia ini, tapi peluang dia untuk bertaubat tetap terbuka. Kita kadang-kadang bila seorang tu dia rasuah, termakan rasuah, macam-macam lah dia buat, kita kata pintu taubat tu dah habis dah. Kutuk dia, kita hina dia. Masyarakat hina dia. Tapi kita tidak tahu kadang-kadang di waktu malam yang dia di waktu malam, dia bangun di waktu malam, dia berdoa kepada Allah SWT, dia bangun sepertiga malam, dia munajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan mengalirkan air mata. Kita tak tahu. Kita duduk nuduh dia. Baik, hukum di dunia ni jalanlah. Bukan makna dia terlepas. Tapi di segi akhirat syurga neraka tu, dengan sebab dia lakukan itu, dia masuk syurga neraka? Bukan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh jaga lidah kita. Banyak orang masuk neraka ni dengan sebab lidah. Perkataan yang dikeluarkan. Kita kena faham itu. Syurga dan neraka adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu banyakkanlah sembahyang sunat. Banyakkanlah sembahyang
puasa-puasa sunat, sedekah sunat, sumbang duit kepada anak-anak yatim, anak orang miskin, Allah di hari akhirat dia menjadi nilaian. Hatta buang duri di jalan itu pun dia akan dikira. Malaikat catat, nak cari ni, nak tampung pahala dia yang kurang ni. Malaikat cari satu persatu, tak tertinggal satu pun. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bantu kita untuk nak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala supaya kita tak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha qala atadruna ma akhbaruha qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila ala dhahriha wa an taqul amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza qala fahadhihi akhbaruha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari kiamat itu bumi menerangkan berita-beritanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari kiamat bumi itu menerangkan segala berita. Lalu Nabi tanya kepada sahabat-sahabat, tahukah kamu apa dia berita yang bumi nak cerita tu? Qalu, sahabat-sahabat berkata, qalu, sahabat ramai-ramai berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, sesungguhnya berita-beritanya ialah bahawa ia memberi keterangan terhadap tiap-tiap seseorang, lelaki atau perempuan. Rasulullah kata, bumi nak menceritakan keadaan terhadap tiap-tiap kelakuan seorang lelaki atau perempuan berkenaan apa yang masing-masing mereka lakukan semasa mereka hidup di atas muka bumi. Bumi nak cerita. Iaitu ia berkata, si Anu melakukan ini dan ini. Amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza. Si Anu, sedia itu si fulan min si fulan, si fulan dan si fulan. Si fulan dan si fulan ini, orang ini dan orang itu lakukan ini dan ini pada masa itu dan pada masa ini. Fi yaumi kaza wa kaza, pada hari ini, pada hari ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menyebut, fahazihi akhbaruha, itulah yang dikatakan berita yang bumi nak cerita. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah? Segala apa yang kita buat di atas muka bumi ini, bumi akan menceritakan. Di mana kita pergi, tapak kita, kaki kita berjalan di bumi, di mana kita pergi saja, di mana kita duduk, baik secara terbuka atau tersembunyi, kita berjalan ini, bumi akan menceritakan apa yang kita telah lakukan. Jika baik, baiklah. Jika sebaliknya, sebaliknya lah. Sebab itulah dalam kita memaham hadis ini bahawa bumi akan bercakap pada hari tersebut. Dia akan menceritakan kepada kita apa yang kita lakukan. Sebab itu, bila kita duduk di mana tempat pun tanpa ada orang melihat, janganlah kita melakukan sesuatu perkara yang melanggar syariat Allah. Janganlah kita melakukan sesuatu perkara yang haram. Kadang-kadang bila kita tengok tak ada orang, tengok kiri kanan tak ada orang, kita seorang ya.
Kita lakukan perkara-perkara yang haram. Contoh minum arak. Orang tak tengok. Contoh. Contoh minum arak. Seorang-seorang tak ada orang tengok. Ada bumi, Allah melihat. Allah melihat, malaikat itu tetap dah. Allah tetap melihat dah. Malaikat tetap mencatat dah. Bumi menjadi saksi di hari akhirat nanti. Bumi menjadi saksi. Allah nak menunjukkan keadilan di hari akhirat. Bukan sendiri dia mengatakan kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Bukan dia sendiri yang menuduh itu. Sedangkan Allah tahu. Allah nak menunjukkan bukti keadilan itu. Penyaksian dilakukan oleh bumi. Dia nak berhujah tak dengan bumi itu. Allah boleh tulis hukum. Kamu buat ini, kamu buat ini, kamu tak. Sifat keadilan Allah itu tak. Walaupun dia tahu. Dia bagi makhluk-makhluknya yang lain itu menjadi saksi. Bumi yang menyaksi kejadian dia hari itu. Bumi berkata, pada hari ini, pada kaza wa kaza, pada masa ni, pada masa ni, dia ni, buat ini, buat ini. Kita nak lawan dengan hujah lagi. Di dunia ini bolehlah ada peguam. Boleh lawan lagi dengan peguam. Peguam tu manusia. Kadang boleh terlepas. Tapi ini dengan bumi. Tempat kita pijak tu. Kita nak berhujah lagi. Dalam Yasin Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu aku peterikan mulut mereka. Aku kunci mulut mereka. Kenapa dikunci? Kenapa dipeterikan, ditutupkan mulut mereka? Karena mulut mereka ini pandai berbohong. Lidah manusia ini pandai berbohong. Pandai menghelah. Bila Allah peterikan mulut tak boleh bercakap, tukallimuna aydihim, lalu bercakap tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki mereka. Kemana apa yang mereka lakukan. Jadi nak lawan hujah lagi. Bumi tangan aku kata, ya saya yang ambil, ya Allah. Sayalah yang ambil, tangan ni lah yang ambil. Tangan kiri, tangan kanan ambil ni. Jadi kita nak berhujah lagi. Tak ada hujah dah. Tangan kita yang disaksi. Inilah yang dikatakan hari akhirat. Pengadilan hari akhirat yang cukup adil. Yang tidak ada di sana satu zarrah pun kezaliman pada manusia. Allah tak zalimi manusia. Kalau dia salah itu makna memang kesalahan dia. Bukan makna kata Allah saja nak bagi dia salah. Tak. Sebab semua manusia, makhluk di dunia ini menjadi saksi. Bumi menjadi saksi. Tangan menjadi saksi. Inilah yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi kita lakukanlah yang baik. Bila kita lakukan yang baik, semua menjadi saksi atas kebaikan kita. Bumi menjadi saksi, tangan menjadi saksi. Ya, dia lakukan sungguh. Dulu dia sedekah. Dulu dia bantu anak yatim. Ya, dulu dia mengajar budak ni. Dia mengajar dia melakukan kebaikan kepada budak ni, dia bantu budak ni. Budak ni dalam kelaparan, dia bagi minum budak ni. Semua menjadi saksi. Allah bagi keadilan kepada dia. Jadi kita anggap benda tu kecil di dunia ni, kita anggap kecil. Benda yang kita kata sunat, remeh, di akhirat dia membantu kita. Pada hari akhirat, pada hari timbangan nanti, kita akan cari pahala walaupun kecil pun kita nak cari juga. Sebab benda kerana kecil, kerana sedikit tu yang kita tak dapat masuk surga, kita nak cari juga. Tak mana aku boleh cari. Nak pergi minta dekat mak tak bagi. Nak minta ke ayah tak bagi pahala. Hari itu masing-masing, nafsi-nafsi. Kulah mak, mai sikit pahala mak. Saya ni sikit lagi kan, tak cukup ni. Mak kata, aku pun tak tahu lagi.
cukup ke tak cukup ni, nak bagi kat hang macam mana? Begitu juga nak minta kepada kawan-kawan, nak minta kepada abang adik beradik, tak ada. Masing-masing nafsi, masing-masing takut nak menunggu perbicaraan macam mana nasib mereka. Sebab tu pada masa itu kita akan tuntut cari orang yang zalim pada kita. Kita nak minta pahala daripada dia. Sebab tu kita jaga mak zalim pada manusia di dunia ni. Sebab di hari akhirat mereka akan tuntut pahala daripada kita. Kita pada mak zalim pada orang, kemudian kita tak minta maaf. Di hari akhirat kita kena bayar kat mereka dengan pahala kita. Kalau berpuluh-puluh orang kita zalim orang bakal meminta pahala kat kita, habis pahala kita. Dan bila habis pahala kita nak bagi apa kat mereka? Kita kena ambil dosa mereka mai kat kita. Dosa mereka kita ambil mai kat kita. Itu dikatakan muflis. Kita pergi dengan pahala yang banyak, bila kita mati dengan pahala yang banyak. Tapi dengan sebab dosa yang banyak, orang bakal ambil tuntut pahala kita. Kemudian kita tanggung pula dosa mereka. Akhirnya muflis kita hari akhirat. Itu muflis. Itu ada hadis berkaitan dengan muflis di akhirat. Ada satu lagi hadis, ruya marfu'an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin ya'ti 'ala ibni adam illa yunadi fihi ya yabda adam ana khalqun jadid wa ana fima ta'malu 'alayhi shahid fa'mal khairan ashhad laka bihi ghadan fa inni law madhitu lan tarani abada wa yaqulu al-lail mithlu dhalik. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Naim. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari yang berlalu atas anak Adam melainkan ia menyeru dengan katanya. Ini pun kita hati-hati dalam hidup kita seharian. Macam hari ni hari Jumaat, daripada pagi tadi sampai ke maghrib saat ni, hati-hati. Tidak ada satu hari yang berlalu atas anak Adam melainkan ia menyeru dengan katanya, wahai anak Adam. Hari itu menyeru kepada kita. Hari itu kita tak dengar. Hari ini tu macam hari ni hari Jumaat ni, dia menyeru kepada kita, wahai anak Adam, pada semua orang. Cuma kita tak dengar saja. Sebab tu kita kena rujuk, kena baca kita baca hadis-hadis, baru kita tahu rupanya setiap apa yang kita lakukan ini ada penilaian di sisi Allah, ada penyaksian di sisi Allah. Dia berkata apa? Hari itu sendiri berkata, wahai anak Adam, aku adalah satu kejadian baharu. Siang tu mengatakan bahawa aku ni kejadian yang baharu. Maknanya aku ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Macam kamu jugalah. Kita pun baru. Aku macam kamu juga. Aku ni kejadian yang baru. Dan aku menjadi saksi terhadap apa yang kau lakukan. Aku ni, contohnya hari Jumaat ni, aku jadi saksi apa yang kamu lakukan sepanjang siang ni. Sepanjang hari Jumaat ni aku jadi saksi. Daripada pagi tadi, subuh tadi, sampai petang ni, sampai sebelum malam ni, aku jadi saksi. Siang berkata, aku menjadi saksi pada kamu apa yang kamu lakukan. Oleh itu, lakukanlah kebaikan, wahai anak Adam. Lakukanlah kebaikan pada hari ini, supaya aku menjadi saksi dapat menolongmu esok hari di hari kiamat. Mana hari ini kata, buatlah baik, supaya di hari akhirat nanti aku dapat tolong kamu. Ni hari Jumaat hari ini ni, 6 hari bulan ni, hari Jumaat ni, 6 hari bulan dan siang ni, dia kata esok aku boleh pergi pada kamu, nak bantu kamu, apa yang kamu lakukan sepanjang siang ni. Aku ni sebab aku kejadian yang baru. Siang, malam, masa, semua Allah bagi jadi ni. Semua makhluk Allah ni, semua makhluk siang, malam, bukan kata mereka ini saja-saja Allah bagi jadi. Tak ada arti, tak. Ada arti. Mereka hidup di sisi Allah. Dia tak tahu cara kehidupan mereka. Kalau tidak, macam mana gunung ganang boleh berkata kepada Allah SWT. Mereka tak sanggup nak menjadi khalifah. Bila Allah nak letakkan
melantik mereka menjadi khalifah. Gunung ganang mereka fa'abaina mereka enggan, mereka tak mahu, takut menjadi amanah ini. Kita heran macam mana bumi gunung boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka tak mahu. Mereka tak sanggup, bukan tak mahu tu sebab tak sanggup menerima amanah itu sebagai khalifah itu. Kita fikir macam mana kalau orang yang tak beriman, dia fikir macam mana bukit gunung ganang bercakap dengan Allah, tolak jadi khalifah. Macam mana dia akan berbicara dengan Allah? Sedangkan Allah sebut dalam Quran. Itu ilmu Allah. Kita tak sampai boleh fikir. Tapi kita beriman. Nabi Sulaiman AS boleh mendengar semut bercakap, sayangnya dia ketawa, dia senyum. Itu baru manusia. Manusia. Nabi Sulaiman ni manusia. Bukan Tuhan. Tapi dia boleh mendengar. Boleh faham bahasa binatang. Pernah satu ketika dia lalu dengan tentera dia, tiba-tiba dia tersenyum. Bila tersenyum, sahabat-sahabat tanya, apa yang kamu senyumnya, wahai Nabi Sulaiman? Tidak ada satu yang kita kata boleh nak melucukan. Nabi Sulaiman kata, kamu tak faham. Semut yang tempat kita lalu tadi itu, dia berkata, ketua semut mengatakan bahawa wahai semut semua tu masuk dalam lubang. Sulaiman nak lalu dengan tentera-tentera dia. Ketua semut ni dia ada ketua. Dia ada ketua dia. Dalam dia punya komuniti dia tu, dia ada ketua. Dia pun ada kerajaan dia juga. Macamlah ketebuan ke apa ke, semua tu dia ada tu. Maisuri lah apalah. Orang yang belajar sains lebih faham lah. Dia ada ketua, dia ada tentera. Kalau ketebuan tu, hak ligan orang tu tentera ya. Hak duk kerja beranak-beranak ya. Begitu juga semut. Dia ada ketua dia. Ciptaan Allah SWT ni, Allah cukup hebat. Lalu aku senyum sebab apa? Ketua semut tu kata, wahai semut-semut sekalian, wahai rakyat-rakyatku, masuk kamu dalam lubang. Nabi Sulaiman nak lalu tu, takut nanti dia terpijak kita. Takut nanti dia terpijak kita semua. Dia lalu ramai tu dengan tentera dia tu. Masuk. Dia senyum. Nabi Sulaiman senyum. Senyum tu sebab apa? Bijaknya semut ni, ketua tu, dia arah ke rakyat-rakyat dia. Masuk dalam lubang, jaga diri. Itu semut pun mempunyai kecerdikan. Dia tak kata, wahai semut-semut semua tu, Nabi Sulaiman nak lalu. Cepat mai kita tunggu tepi jalan ni. Kok ada benda-benda tumpah nanti kita boleh pakat makan. Mana tahu dia bawa roti mentega ke, dia bawa cucuk ke apa ke, jatuh, kita pakat boleh makan nanti. Raja semut tak kata begitu. Dia kata kamu lari masuk semua dalam lubang sembunyi. Takut nanti kita dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Sulaiman wa junuduh. Sulaiman dan tentera dia. Itu semut. Kebijaksanaan semut. Sebab Nabi Sulaiman semua binatang dia boleh tahu bahasa. Itu kelebihan. Sebab itu kita kata, malam berkata, siang berkata, wahai anak Adam, aku kejadian yang baru dan aku tahu. Aku menjadi saksi tak ada apa yang kamu lakukan. Oleh itu lakukanlah kebaikan siang ni, supaya aku menjadi saksi di hari akhirat nanti nak tolong kamu. Apa yang kamu buat, aku akan cerita kepada Tuhan. Pada hari ini, contoh. Setiap hari lah sebenarnya, setiap hari. Tapi nak contohkan hari ni, hari Jumaat ni. Karena kalau aku berlalu meninggalkanmu, nanti aku tidak akan dapat menemui, engkau tidak akan dapat menemuiku lagi selama-lamanya. Maknanya bila aku pergi hari ni, petang, siang, waktu malam, siang ni dah berlalu, aku pergi ni, aku tak main dah. Hak esok tu bukan aku dah, orang lain lah. Siang lain dah. Bukan siang yang hari ni, siang lain. Jadi bila aku pergi, aku tak akan datang dah padamu selama-lamanya. Hari siang hari Jumaat ni,
6 hari bulan ni, siang ni tak main dah kepada kita buat selama-lamanya, dia kata. Siang esok tu, siang orang lain. Kita kata kalau orang lain dah, siang lain dah. Sebab aku kejadian yang baru, aku pun Allah bagi jadi siang ni. Di hari akhirat aku akan datang menjadi saksi apa yang aku buat. Ini perintah Allah. Aku pun ada tanggungjawab. Sebab tu, kalau kau buat baik, aku akan membela kamu. Tapi kalau kau sepanjang siang ni kau buat kejahatan, aku akan menceritakan kejahatan ni kepada Allah. Sebab aku tanggungjawab aku. Begitu jugalah sebaliknya, wa yaqul lail misla zalik. Malam pun macam tu. Bila siang pergi, malam menjelma, malam pun mengatakan kepada tu juga, wahai manusia, lakukanlah kebaikan waktu malam. Tidurlah dengan baik. Lepas tu kalau nak semayang-semayanglah, bangun waktu semayang. Waktu malam janganlah kau melakukan kejahatan. Kebanyakan malam-malam ni dia banyak maksiat ni, banyak waktu malam. Kita tidur lah, tak apalah. Memang digalakkan kita tidur, disunatkan kita tidur untuk cari kekuatan. Yang waktu malam tu kadang-kadang duk karaoke, duk kelab malam, waktu malam lah. Kebanyakan maksiat ni waktu malam lah. Sampai pagi pun ada. Malam itu menjadi saksi di atas segala kejahatan mereka. Yang mencuri pun waktu malam lah. Banyak kan mencuri ni waktu malam lah, orang tak nampak. Ya, tak nampak, terlepas. Tapi Allah malam itu menjadi saksi dari akhirat apa yang kita buat. Sebab itu malam menyeru kepada manusia, wahai anak Adam, lakukanlah kebaikan sepanjang malam hari ini. Supaya di hari akhirat nanti aku dapat menceritakan segala kebaikan kamu pada malam ini. Kamu semaya, kamu tidur dengan elok. Apalah apa yang kita buat baik. Dengan suami isteri kita pun, apapun hubungan pun baik. Kemudian kita bangun lagi dengan sepertiga malam kita semaya. Allah malam itu disaksi. Di hari akhirat nanti, dia datang kepada kita. Dia menjelaskan kepada kita pada hari ini, 6 hari bulan ni, apa yang kita buat siang dan malam tu. Sebab dia kata apa? Malam kata apa? Sebab esok selepas aku pergi ni, malam ni, contoh malam ni, bila dia pergi nanti, dia tak akan datang dah buat selama-lamanya. Sebab malam besoknya bukan aku lagi. Malam yang selepas ini bukan aku lagi. Malam orang lain dah. Malam lain dah. Aku ni pun kejadian yang baru. Allah bagi cipta. Sebab tu malam siang bertukar ni bukan malam siang malam yang sama. Sebab kita tengok cerah yang sama. Tapi mereka juga kejadian yang baru. Makhluk Allah sentiasa bertukar. Dan mereka menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Dan mereka akan di hari akhirat, mereka akan menjadi saksi, penyaksian di atas apa yang kita lakukan sepanjang hari. Sampai begitu sekali, ya Allah. Allah sayang dekat kita. Sebab itu waktu siang, waktu malam, biarlah malam pergi tu, dia pergi, kemudian datang siang, kemudian siang pergi, dia bawa kita pahala-pahala yang baik. Dan dia bawa kita, membawa pengampunan kita. Sebelum subuh kan, malam lagi tu, itu kira malam lagi, kita minta ampun kepada Allah. Maknanya dia pergi dalam keadaan kita minta ampun. Siang pergi, kita sebelum malam, kita meminta ampun kepada Allah. Jika aku melakukan dosa sepanjang hari ini. Begitulah hari-hari selepasnya. InsyaAllah jika kita lakukan begitu, di hari akhirat nanti mereka menjadi saksi atas segala kejadian, segala tingkah laku yang kita lakukan. Sebenarnya muslimin muslimat yang hati Allah sekalian, Allah kesian dekat kita. Allah kesian dekat kita. Dan akhir sekali hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudha'ul mizan yawm al-qiyamah fayuzanul hasanat was sayyiat faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi dakhala al-jannah wa man rajahat sayyiatuhu ala hasanatihi dakhala an-nar. Abu Syekh. Ini timbangan dah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diletakkan neraca pada hari kiamat. Neraca timbangan tu yudha'ul mizan. Mizan ni neraca timbangan. Yaumul qiyamah ditimbang
amal-amal yang baik dan amal-amal yang jahat. Maka sesiapa yang berat timbangan amalan baiknya daripada amal jahatnya, masuklah ia ke dalam syurga. Dan sesiapa yang berat timbangan amal jahatnya daripada amal baiknya, maka masuklah ia ke neraka. Wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi dakhalan nar. Dan sesiapa yang berat timbangan amal-amal kejahatnya daripada amal-amal baiknya, masuklah ia ke neraka. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita ni manusia, nak kata tak ada jahat langsung, mungkin sukar. Kita ni bukan Nabi, no? Ada benda yang tak baik pada kita lakukan, benda baik pun ada kita lakukan, benda tak baik pun kita ada lakukan. Kita manusia, kita akui. Maksud dari saya, tak kira lah, ustaz tak ustaz nak bagi saya lah, bagi diri saya. Saya tak tak kata pada orang-orang tu. Ada mungkin kejahatan yang saya lakukan, ada kejahatan masa kita kecil-kecil dulu, masa kita muda-muda dulu. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengadu kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dosaku banyak ya Allah. Jika Engkau tak mengampunkan dosaku ya Allah, siapa lagi nak mengampunkan ya Allah? Kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang mencipta kami ya Allah. Engkau lah yang mencipta kami ya Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Hanya padamu kami mengadu ya Allah. Jadi selain padamu ya Allah, pada siapa lagi minta ampun ya Allah? Engkau maha kaya ya Allah, kami miskin ya Allah. Allahumma antal ghani, Engkau maha kaya. Wa anal faqir, kami miskin. Ampunlah dosa kami ya Allah. Allahumma antal qawi, ya Allah, Engkau maha kuat, gagah. Wa anal dhaif, aku dhaif, aku lemah. Maka ampunkan dosaku ya Allah. Minta ampun kepada Allah, mengadu depan Allah. Waktu petang sebelum siang berlalu, kemudian waktu pagi sebelum malam berlalu, sebelum bertukar hari, minta ampun kepada Allah. Sebab hari yang berlalu, yang kita duduk ini, dia pergi, dia tak akan datang dah. Dia berhabang, aku pergi ni, aku tak mai dah. Akhirat nanti baru berjumpa pula. Jadi kalau aku buat baik, aku akan datang kepada kamu untuk menjadi pembela bagi kamu. Dan kalau buat jahat, maka aku akan menceritakan segala kejahatan yang kamu lakukan. Jadi biarlah hari yang berlalu pergi itu, kita pergi membawa kebaikan dan membawa keampunan. Kita minta keampunan kepada Allah. Buat dia menjadi saksi bahawa si Fulan bin Sufulan ni, ya Allah, dulu dia minta ampun. Sebelum aku berlalu pergi, dia minta ampun padamu ya Allah. Siang pun berkata juga, malam pun begitu kata. Malam kata, sebelum aku pergi, datang waktu siang. Sebelum aku pergi, waktu subuh tu dia minta ampun pada aku, ya Allah. Semua akan memberi saksi, akan bercakap, berbicara pada masa itu. Menjadi saksi di atas segala perbuatan kita. Mudah-mudahanlah sedikit sebanyak daripada kitab Mustikah Hadis ini, beriman dengan hari akhirat menjadi panduan pada kita, mengetuk hati kita, menyentuh atau dan mengetuk hati kita. Bukan kata menyentuh, mengetuk, dia ketuk hati kita. Kita kadang-kadang kita dengar ceramah ni banyak ceramah. Kadang-kadang dalam banyak-banyak ceramah, banyak-banyak ustaz, bukan mana-mana, termasuk saya lah. Kadang-kadang benda kecil yang boleh ketuk hati kita. Kadang-kadang macam orang bagi nasihat dekat kita. Kita orang nasihat kita banyak orang pakai nasihat kita. Ayah kita, mak kita, tok guru ni. Kadang-kadang ada seseorang tu, mungkin ada seseorang, baik dia ustaz ke dia apa, dia cepat, dia ketuk hati, dia sangkut di hati kita tu, terus kita berubah. Kadang-kadang ayah dan mak kita kata orang ini, kita ya saja, tapi dia tak tangkap hati lagi. Kita ya tu mengaku saja. Tapi ada satu perkara yang orang tu cakap, terus sangkut di hati kita. Tak tahu kenapa. Ada berlaku begitu. Kadang ustaz begitu juga. Kita dengar orang ceramah banyak. Tapi ada seseorang ustaz tu dia cakap sikit je.
Ayat dia ada sentuh sikit lah, tapi sentuh hati kita. Terus boleh mengubah diri kita. Itu juga ada berlaku di kalangan masyarakat. Entahlah, mungkin daripada keikhlasan dia bercakap dan keikhlasan kita mendengar. Mungkin di situ ada connection. Hanya Allah yang mengetahui, itu hanya Allah yang mengetahui. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan saya berdoa kepada kita semua, kita berada dalam rahmat Allah, kita sekeluarga insya-Allah, dan dijauhi daripada wabak penyakit yang sedang melanda ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.